Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel Current Sphere MY. Isu yang akan kita kupas pada video kali ini, adakah Sabah kini berada di ambang krisis politik yang lebih besar? Persoalan ini timbul berikutan skandal rasuah yang melibatkan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Sabah. Tuduhan berkisar kepada isu perolehan proyek mineral lengkap dengan rekaman video dan audio yang mendakwa wujudnya perbincangan rasuah dalam kalangan adun. Spekulasi semakin panas apabila isu ini tular di media sosial mencabar integriti kepimpinan negeri. Namun, apakah kebenaran di sebalik tuduhan ini dan bagaimana ia akan mempengaruhi masa depan politik Sabah? Skandal ini bermula apabila tuduhan mengenai salah guna kuasa dan pemberian lesen perlombongan arang batu tersebar di media sosial. Beberapa nama besar dalam pentadbiran negeri turut dikaitkan, termasuk timbalan Ketua Menteri Sabah, Syahelmi Yahya, Adun Tampasuk, Arsad Bistari, dan Adun Kemabong Rubin Balang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bertindak pantas dengan memanggil 5 adun untuk memberi keterangan. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, menyatakan siasatan sedang dijalankan tetapi mengingatkan bahwa laporan rasmi daripada pemberi maklumat masih diperlukan untuk membolehkan siasatan dijalankan dengan lebih menyeluruh. Namun, apa yang menarik perhatian adalah perbezaan dalam bukti yang diserahkan. Rekaman audio yang diserahkan kepada SPRM hanya berdurasi 17 saat, manakala video yang tersebar di media sosial pula lebih panjang dan berkualiti tinggi. Ini menimbulkan persoalan besar, adakah pemberi maklumat benar-benar ingin membongkar salah laku, atau adakah ini sebahagian daripada permainan politik yang lebih besar? SPRM sendiri menegaskan bahwa tanpa bukti lengkap, siasatan telus sukar untuk dilaksanakan. Salah satu tuduhan paling berat dalam skandal ini ialah terhadap Adun Kemabong Rubin Balang. Beliau didakwa menerima lesen perlombongan sebagai ganjaran politik kerana menyokong Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Hajiji Noor. Lesen tersebut dikatakan diluluskan pada Julai 2022 melalui syarikat Wawasan Pembangunan Desa Permai Sendirian Berhad, di mana Rubin memegang kepentingan saham. Apa yang mencetuskan kontroversi ialah Rubin juga memegang jawatan sebagai pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah atau SEDCO, menimbulkan persoalan serius tentang konflik kepentingan. Lebih memburukkan keadaan, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Mineral Management SMM, John T. Enggihon, mendakwa memiliki bukti kukuh tentang salah guna kuasa oleh Hajiji. Bukti tersebut termasuk minit mesyuarat, nota penerangan bercetak kepada Ketua Menteri, dan pesanan teks. Namun, John T. menafikan bahawa beliau bersekongkol dengan pemberi maklumat untuk menjatuhkan Hajiji. Tuduhan ini membuka dimensi baru dalam isu ini, membayangkan bahwa masalah ini mungkin lebih kompleks daripada yang kelihatan. Reaksi daripada pihak yang terlibat juga menunjukkan perpecahan pandangan. Para adun yang dinamakan dalam skandal ini menafikan sekeras-kerasnya tuduhan tersebut. Rubin dan Arsad mendakwa rekaman yang tersebar telah dimanipulasi untuk mencemarkan nama mereka, manakala Syahelmi enggan memberikan sebarang komen. Hajiji pula menyatakan bahwa tuduhan ini adalah taktik kotor pembangkang untuk menjatuhkan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah. Beliau menuduh pihak lawan cuba meracuni pemikiran rakyat dengan fitnah yang tidak berasas. Ketua Penerangan GRS Datuk Joniston Bangkwai turut mempersoalkan niat pemberi maklumat. Mengapa isu ini dibawa ke media terlebih dahulu dan bukannya terus kepada SPRM? Jika benar berlaku kesalahan, mengapa tidak terus ke SPRM? Adakah niat sebenar di sebalik tindakan ini adalah niat yang buruk?
Tindakan pemberi maklumat ini sama ada berasaskan keprihatinan atau motif politik telah mencetuskan perdebatan hangat di dalam kalangan rakyat dan pemerhati politik. Impak skandal ini terhadap lanskap politik Sabah tidak boleh dipandang ringan. Dalam era media sosial yang begitu berpengaruh, reputasi kerajaan negeri boleh runtuh dalam sekelip mata. Tuduhan terhadap Haji G yang dikaitkan dengan campur tangan dalam permohonan lesen mineral membuka ruang untuk lebih banyak persoalan tentang tadbir urus dan ketelusan pentadbiran negeri. Skandal seperti ini jika tidak ditangani dengan telus berisiko menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan GRS. Namun, adakah tuduhan ini benar-benar mencerminkan masalah sistemik dalam pentadbiran Sabah atau adakah ia sekadar serangan politik oleh pembangkang? Persoalan ini menjadi semakin sukar dijawab apabila pelbagai bukti dan tuduhan terus muncul. Sebagai rakyat Sabah, bagaimana kita harus menilai situasi ini? Apakah langkah yang perlu diambil untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa mengira siapa yang bersalah? Skandal ini juga mengundang persoalan lebih besar tentang masa depan politik Sabah. Jika benar wujud salah guna kuasa, reformasi menyeluruh dalam pentadbiran negeri adalah satu keperluan yang mendesak. Namun, adakah kerajaan negeri bersedia untuk melakukan perubahan yang diperlukan, atau adakah ini hanya akan menjadi satu lagi episode dalam sejarah panjang tuduhan politik tanpa penyelesaian? Akhirnya, skandal ini memaksa kita bertanya, mampukah Sabah mengatasi badai ini dan muncul dengan kepimpinan yang lebih bersih dan telus? Atau adakah negeri ini sedang menuju ke arah krisis politik yang lebih besar yang bukan saja akan menggoncang pentadbiran negeri, tetapi juga memberi kesan kepada politik nasional? Skandal ini bukan sekadar isu tempatan. Ia adalah gambaran tentang cabaran yang dihadapi oleh seluruh negara dalam menegakkan integriti dan kepercayaan rakyat terhadap sistem pentadbiran. Apakah pandangan Anda semua terhadap isu ini? Sila nyatakan pandangan Anda di ruangan komen di bawah, ulaskan, berbincang, dan apakah yang akan terjadi selepas ini? Baiklah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, Current Sphere MY. Sekian, terima kasih.